Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. May yatawakkal 'ala Allah fa hasbuhu. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadra. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan dikasihi Transmisi Surah Al-Ittihad Tanah Jalan Palma serta Jatuh Puasa 25 serta jemaah sekalian. Syukur kepada Allah SWT kerana Allah izinkan kita untuk berada dalam bulan yang penuh keberkatan, penuh rahmat dan penuh pengampunan kepada Allah SWT, yaitu Ramadan Al-Mubarak, Ramadan Al-Karim, macam-macam namanya. Mudah-mudahan dari malam tadi sehinggalah selesai Ramadan kita dapat memanfaatkan peluang yang ini untuk meningkatkan kualiti diri dan kehidupan kita. Dan peluang ini pun kita tahu setiap seorang daripada kita ini sampai ke hujung ataupun tidak. Mungkin kita sempat masuk dalam bulan Ramadan tapi tak sempat sampai ke hujung. Kita tak pasti. Dan sesuatu yang kita perlu faham, Allah tak perlu apa-apa sebab pun nak ambil kita. Kalau Allah dah tetapkan kita akan pergi pada 15 Ramadan, sama ada kita sakit ataupun sihat, tetap kita akan pergi. Yang memerlukan sebab ni manusia je. Manusia dia nakkan sebab-sebab. Sebab apa meninggal? Dengan COVID-19. Sebab apa meninggal? Accident. Dan dengan sebab itu manusia macam lega sikit lah. Kira kesian dah lama dia sakit. Kita tengok dia pun kesian, tak apalah dia pergi. Tapi sebenarnya kita perlu ingat, Allah tak perlukan apa-apa sebab. Dan jangan kita menunggu sebab-sebab tu baru kita nak buat persiapan untuk menghadapi kematian itu. Misalnya kita dah sakit, baru kita buat persiapan untuk menghadapi kematian. Tapi lebih malang ada orang dah sakit pun tak buat persiapan untuk menghadapi kematian. Dan angan-angannya masih panjang. Aku akan hidup lagi ni. Aku akan hidup lagi ni. Di satu sudut baguslah, positif. Mana ada minda yang positif. Mudah-mudahan kalau kita sakit, cepat baik. Ya, di satu sudut itu digalakkan juga pemikiran yang positif. Sebab kalau kita sakit, kita ada pemikiran yang negatif, lagi lambatlah kita sehat. Tapi yang harusnya jangan sampai angan-angan itu panjang sangat sampai kita terlupa bahawa ini mungkin sebab kematian itu. Ya. Baik tuan. So, pada pagi ini, mudah-mudahan peluang yang beri ini mungkin tak lama. Sampai 7.30 boleh, Aziz? Boleh ya? Walaupun kita berpuasa, kita berhenti 7.30 je lah. Apa yang raja, apa yang 8, 9. Sebab kita pun ada kerja masing-masing. Baik. Mudah-mudahan apa yang saya akan kongsikan pada pagi ini ada manfaatnya untuk diri saya dan juga mudah-mudahan ada manfaatnya juga untuk tuan-tuan. Kalau saya ini tahun ke-61 lah, saya diberi peluang untuk berpuasa. Tapi masa saya umur 1 tahun, dari 1 tahun lah, 1 tahun sampai 12 tahun tu rasa macam tak puasa. Saya pun dah masuk sekolah menengah tak cukup puasa. Kita 1 tak cukup, alhamdulillah. Kita 2 tak cukup, 3 tak cukup, 4 tak cukup, tingkatan 5 pun tak cukup. Macam mudah je nak tinggalkan puasa. Masa tu saya belajar di Pulau Pinang. Balik nak cuti raya naik kapal terbang.
naik kereta api, perjalanan itu tak puasa. Ialah disebab musafir kan. Tapi sampai rumah pun tak puasa. Kononnya letih sangat. Baik, saya tak sarankan siapa-siapa, tapi maknanya lemah yang kita. Mudah-mudahan Allah ampun kita. Lepas tu barulah mula tak tinggal puasa. Itu pun ada satu kesilapan, tak pernah peduli nak ganti puasa yang kita tinggalkan tu. Masa tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5. Sedar tak sedar umur dah 20 berapa kan? Umur dah 23 baru dapat kesedaran, la ilaha illallah, puasa tak ganti lagi. Bila puasa tak ganti lagi, bermakna fidyah saya tu tiap-tiap tahun. Tingkatan 1 punya tak ganti masa tingkatan 2 dah jadi satu hari satu Jumaat. Lepas tu masa tingkatan 3 tak ganti lagi tingkatan 1 punya. Tingkatan 1 dah jadi 2 Jumaat. Jadi bila saya biar-biar, Masya Allah, saya pun tak ingat lah, banyak yang berganti. Punya kita ni tak insaf, masa nak ganti itu pun Masya Allah banyaknya nak keluar duit. Allah bagi peluang kita, diberi kesedaran supaya kita baiki kesalahan kita, tapi itu pun kita rasa macam kita ni disusahkan. Jadi tuan-tuan, saya cerita ni bukan nak cerita aib saya, na'udzubillah, tapi kita takut macam itulah. Sebab saya baru dijumpa seseorang, kesian dia. Kes dia macam saya lah, bayangkan. Tapi suka tak suka tuan, kita kena koreksi balik, ingat balik. Dulu aku tak puasa dulu, memang aku dah ganti. Tapi adakah aku ganti sebelum datang Ramadan yang berikutnya, atau aku ganti sesudah 10 tahun? Jadi kena kiralah berapa kita kena bayar fidyah puasa itu untuk setiap hari. Tak apalah tuan-tuan, banyak pun bayarlah, sebab Allah beri kita peluang. Jadi ada banyak perkara tu bab puasa yang kita tinggalkan. Jadi tak termasuk bab kita ambil yang wajib ya, semayang yang kita tinggalkan. Tak kira lah berapa ramai lagi orang, na'udzubillah, yang kita lihat puasa tapi semayang fardu tak buat. Allah Akbar. Kalau tinggalkan semayang fardu itu dengan sengaja, dia tahu benda itu tak boleh tinggalkan, kalau ikut pendapat ulama kena ganti tu, kena ganti. Lainlah dia jahil berdosa sebab tak menuntut ilmu pula. Jadi kalau kita cek, ya Allah, dulu mungkin na'udzubillah ada setengah orang dia puasa tak tinggal, tapi masa tu tak solat. Dan kalau yang kita faham, puasa lah, tapi bila tak solat fardu, puasa tu Allah tak terima. Jadi kalau perlu ganti, mudah-mudahan Allah terima lah puasa kita tu. Masa mungkin tahun 1990 kita puasa, tapi kita tak solat fardu. Solat fardu ni tak ada apa sebab untuk kita meninggalkannya, melainkan 2 sebab dia. Gila dengan apa, Mak? Tak sedar, gila ingatan. Misalnya dia pingsan apa semua, itu mati tu memang tak mula. Jadi berapa ramai orang, na'udzubillah, sampai hari ini masih ada lagi. Kita tak perlu lihat jauh. Kadang-kadang kita sendiri, dalam keluarga kita pun ada puasa beres kan, meriah sungguh daripada sahur sampai berbuka, dan itu tak usah cakap masa semayang fardu, tak usah kita semayang. Berapa ramai lagi yang kita bila diberi peluang Ramadan datang, kita puasa tapi aurat tak tutup. Tutup aurat tu wajib juga. Dan yang menakutkan, kita ada kekeliruan. Kita tutup aurat bila nak keluar jauh daripada rumah, nak pergi masjid tanah, basis kita tutup aurat. Tutup aurat. Tapi kalau daripada rumah kita keluar, depan rumah, buka pintu rumah kita keluar. Dengan lelaki kadang tak tutup aurat, dengan perempuan tak tutup aurat. Kadang dia rasa kena tutup aurat ni, dia pun ambil tawul letak aja, tapi nampak jamur lagi. Tak ada. Bukan aurat ni bukan mana kira tak apa
apa sikit dia nampak, sikit nampak pun tak kira lah, tak tutup lah. Misalnya ada orang lelaki, kadang-kadang dia pakai seluar Hawaii tu kan, yang dia betul-betul lebih sikit daripada lutut. Dan kalau langkah jauh sikit, dia tersikap lutut. Jadi kalau dalam kaedah fiqah, kalau benda itu wajib, jalan menujunya pun juga wajib. Misalnya menutup aurat itu wajib. Jadi kalau tak lebihkan daripada batas lutut, akan nampak lutut, maka melebihkan itu jadi wajib. Begitu juga orang perempuan, dia kena tutup sampai dada. Kalau dia tak lebihkan ke bawah, nampak dia punya bahagian dada yang sensitif, maka melebihkan itu pun jadi wajib. Sebab menutup itu wajib. Kalau dia pakai ketat, nampak aurat dia, maka melonggarkan pakaian itu jadi wajib. Dan melonggar ni termasuk juga lelaki. Lelaki kata Bandar kita pakai ketat. Semalam saya pergi satu tempat lah, beli barang. Saya tengok lelaki tapi pakai ketat sangat. Minta maaf juga, tak mau sebut tempat mana. Saya nampak lah, nampak bahagian punggung dia tu. Dia boleh memberahikan juga lah. Walaupun dia lelaki, jatuh haram juga. Jadi tuan-tuan, kita cek balik Ramadan yang dahulu. Memang kita tak tinggal puasa kita, tapi bab semayang fardu tak selesai, bab aurat tak selesai. Kita ambil yang apa zahir itu, yang zahir dulu. Lagi apa? Zakat fitrah selesailah. Zakat fitrah selesai. Umrah haji tak apalah, kita tak mampu. Tapi yang utama tadi, yang maknanya puasa tapi jangan sampai tak tinggal, jangan sampai tinggal solat. Puasa jangan sampai terdedah aurat. Sebab jadi tuan, kita tak main keliru. Kita ingat dalam bulan Ramadan ni, kita memperbanyakkan amal ibadah kita. Puasa nak berbuka ambil sunnah, berbuka dengan kurma, betul? Baca doa, lepas tu apa? Datang surau, semayang sunat tarawih, lepas tu sebelum tidur kan semayang sunat witir. Semuanya itu bagus, tapi kita jangan lupa, ada perintah suruh, ada perintah larang. Yang ramai kita terlepas pandang, perintah larang itu kita tak sungguh-sungguh. Tinggalkan masa dalam bulan Ramadan. Perintah suruh tu tak ada masalah. Yang fardu tak tinggal, semayang fardu beres, lepas tu tambah pula. Kalau dulu kita tak semayang sunat qabliyah ba'diyah, kita semayang qabliyah ba'diyah. Ini pun ada yang keliru juga. Misalnya apa? Di antara sunat qabliyah dengan ba'diyah, dengan sunat tarawih, sunat qabliyah ba'diyah itu lebih utama. Macam malam tadi imam dah peringatkan bersama. Maknanya rugilah kita tak semayang sunat qabliyah ba'diyah tu, tapi kita semayang sunat tarawih. Rugi. Sebab di antara sunat tarawih dengan sunat qabliyah subuh, ini lebih utama. Tapi kita keliru. Sebab apa? Minta maaf cakap, mungkin kita buat semayang sunat ni sebab tradisi. Bila Ramadan kita buatlah sunat tarawih. Ini lagi satu masalah. Kita beribadah bukan tradisi, bukan ikut-ikut. Dia beribadah dengan ilmu dan dia ada rukun dia ada syarat sah dia ada macam-macam yang kita kena perlu akur. Tapi kalau tradisi itu yang jadi itu, bila datang Ramadan, kita semayang sunat tarawih. Tapi pada masa sama sunat qabliyah tak buat, ba'diyah tak buat. Ini ada masalah ni. Tapi kita janganlah keras-keras sangat nanti terus kita buat macam tapi kita sedih lah. Kita sedih tengok Allah kesiannya saudara tu kan. Bagus dah datang sembahyang sunat tarawih. Okey, jadi jangan lupa tuan-tuan, jangan sibuk baca Quran,
Bagus baca Quran, jangan sibuk sembahyang sunat, jangan sibuk sedekah, tapi ada maksiat-maksiat yang kita kena tinggal, kita tak tinggal. Ada maksiat-maksiat yang kita kena bertaubat, kita tak bertaubat lagi. Ini selalu berlaku. Kita dalam bulan Ramadan tu, macam-macam amal ibadah sunat yang harus pun kita jadi ibadah, tapi maksiat kita tak tinggal lagi. Contoh, kita ambil satu-satu yang saya tu, maksiat mata. Kita nak menunggu berbuka puasa, kita mungkin tengok Facebook, mungkin tengok YouTube. Pada saya bulan puasa ni off je lah, sebab buka je Facebook tu mesti nampak orang dedak orang. Betul. Buka je YouTube tu mesti nampak je orang dedak orang. Walaupun kita nak pilih-pilih tapi kita nampak je. Jadi mungkin kita kena buat keputusan. Okey. Jadi kalau terpaksa pun, okey. Bukalah, tapi berhati-hati. Dalam bulan Ramadan ni, selain daripada kita baca Quran dan sebagainya, jangan lupa cek dari telinga kita. Masih suka tak dengar apa cerita-cerita maksiat? Kadang-kadang anak muda kita masa puasa ni, puasa, pasal. Tapi dia sumbat je telinga dia dengar lagu-lagu yang fasik. Lagu-lagu yang fasik ni daripada alat musik dia sampai ke diri dia, melalaikan. Itu lagu-lagu yang fasik. Dengar dia sumbat dia ke telinga dia, sambil dia goyang-goyang. Lagi apa? Ni tak masuk dia bau kita, dia rasa kita, dia sentuh kita. Cik tuan, ada maksiat yang kita kena tinggalkan. Terutama maksiat yang paling teruk sekarang kita ni, maksiat mata dengan maksiat lisan. Allahu Akbar. Telinga ni okey lagi. Telinga ni okey lagi, hidung ni okey lagi, dari sentuh okey lagi. Kita tak berani lah tiba-tiba nak pergi pegang apa orang perempuan, tak berani. Macam tak berani kita. Walaupun kadang lalu depan kita tak ada kita pegang. Tapi macam mata tengok tak? Kata kita pergi minyak tanah, perempuan seksi lalu, kita tak pegang lah tangan dia, kita tak pegang lah rambut dia, tapi mata tengok tak? Tengok. Macam kadang kita tengok lama pula tu, ternampak satu bab, tapi terlama pula. Ni lidah ya Allah, kita rasa macam ni betul, memang perangai dia memang macam tu. Dah mengumpat. Betul, satu tamat tahu perangai dia macam tu, kita pun sembah mengumpat. Kalau perangai dia bukan macam tu, kita ada adegan dah fitnah. Ni dua ni, ya Allah. Jadi macam mana nak buat? Pertama kena taubat dan berhenti daripada Allah, sebab kita tak mampu sebenarnya. Nak berbuat taat pun tak mampu, nak meninggal maksiat pun tak mampu, melainkan Allah bantu kita. Itu sebab kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau yang aku sembah ya Allah, dan Engkau juga tempat aku minta pertolongan. Saya dengar tafsir tentang ayat tu, tafsirnya lebih kurang begini. Memang kita nak berlaku taat kepada Allah, kita nak tinggalkan maksiat, tapi mintalah tolong daripada Allah. Sebab tak mungkin kita dapat berbuat taat, tak mungkin kita dapat tinggal maksiat, melainkan dengan izin Allah. Kalau kita faham, kalau hari ini kita dah boleh sembahyang, hatta hari ini kita boleh hadir kuliah subuh ni, kita tak akan rasa ujub, tak akan rasa sum'ah, tak akan rasa riak. Sebab kita tahu kalau Allah tak izinkan, saya pun tak sampai sini, tuan-tuan pun tak sampai sini. Dan kalau Allah tak izinkan, tuan-tuan ada kat sini, tapi tak faham juga. Tak faham juga. Kalau Allah tak izinkan juga, tuan-tuan dah faham, tapi nak dapat keyakinan tak dapat juga. Kalau Allah tak izinkan juga, dah dengar, dah tahu, dah faham, dah yakin, tapi tak boleh buat juga. Jadi tuan-tuan, banyak berhenti tuan. Nak buat taat, nak meninggal maksiat ni, kena banyak berhenti lah. Tak apa, mula-mula kita buat aku janji daripada doa kita. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya
Semayangku, ibadahku, hidupku, matiku hanya kerana Kau ya Allah. Aku nak dapat redha Kau ya Allah. Lepas tu masuk Fatihah tu baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Doa, ya Allah, memang aku nak salat aku, ibadah aku, hidup aku, mati ini hanya kerana Kau. Bukan pasal nak orang puji, bukan pasal takut orang keji aku. Semata-mata kerana Kau. Aku nak Kau redha ya Allah, terimalah amal ibadahku. Tapi ya Allah, kalau Kau tak tolong, tak boleh. Aku memang tak mampu. Itu maksud dia. Itu sebab yang terbaik baca Fatihah ni, tak kira di luar semayang atau dalam semayang, jangan sambung. Yang terbaik. Tapi kalau sambung, masih sah solat tu, tapi rugi. Sebab setiap ayat tu Allah jawab. Dan setiap ayat tu kita dalam hati kita doa. Kita doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam hati doa. Doa dalam hati ni macam-macam. Baju. Lepas tu kita minta apa? Lepas tu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan orang yang Kau telah beri apa? Jalan orang yang lurus, jalan orang yang Kau telah beri petunjuk. Jalan siapa? Jalan para nabi, jalan para siddiqin, jalan para syuhada, jalan para sholihin. Bukan jalan apa? Jalan mereka yang telah durhaka. Sama ada orang musyrik ke ataupun orang fasik ke apa semua. Dan bukan jalan mereka yang sesat. Tu hikmah tu kan Fatihah tu Allah tetapkan dalam semayang silakan kita baca 17 kali baca. Tapi kalau kita tak faham, kita lepaskan peluang. Masa imam baca tu kita boleh berdoa dalam hati. Masa kita baca kita boleh berdoa. Kalau kita tak faham, kita baca saja je lah. Rugi kan? Rugi ya. Fatihah ni dalam semayang besar manfaatnya, di luar semayang pun besar manfaatnya. Ada seorang sahabat Rasulullah tu, masa itu dia musafir bermalam di padang pasir dekat dengan perkampungan Arab Badui. Jadi dah malam, seorang wakil daripada Arab Badui ini datang jumpa. Dia kata, ada tak siapa dalam kalangan tuan ni boleh merawat ketua kami ni kena gigit kalajengking. Jadi sahabat Rasulullah ni pergi baca Fatihah ni. Tapi lepas tu dia dapat hadiah yang banyak, kambing dan sebagainya. Jadi bila dia balik, dia jumpa Rasulullah, boleh tak kambing ni kita makan? Boleh. Bukan menjual agama tu kan? Sebab dia takut juga, sebab aku baca Fatihah aja masa tu kan? Dan aku kata kalau aku pergi rawat, kalau baik kau kena bagi kambing dan sebagainya. Lepas tu baik, Rasulullah kata boleh ambil kan? Baik, Fatihah tu. Jadi kita cek balik depan. Sepanjang Ramadan ni, yang zahir dan yang batin kita. Mungkin zahir dah selesai, tapi batin ni sangat sensitif. Orang tak tahu, kita yang tahu. Zahir ni orang tahu. Zahir ni orang tahu. Dia ni tak tutup aurat. Dia ni tak sembahyang. Dia ni mulutnya jahat. Dia ni matanya jahat. Pantang tengok orang perempuan, lalu tengok pantang ada peluang mengata ke orang. Zahir orang boleh lagi tahu. Tapi yang kita takut, batin kita. Yang sir, orang tak tahu. Tapi itulah yang menentukan. Allahu Akbar. Hari ini dah semayang. Bagaimana kita dah semayang, kita dah azan, imam pun dah baca khutbah. Tapi yang sir tu, orang tak tahu, tapi Allah saja tahu. Yang menentukan nilai kita, sir tadi. Kita semayang, betul, rukun fi'li kita okey dah, rukun qawli dah okey. Tapi rukun qalbi itu penentunya. Rukun fi'li beres, okey. Rukun qawli beres, baca Fatihah pun dah betul. Rukuk pun dah sempurna rukuknya, ada tamanina, i'tidal pun dah sempurna i'tidalnya, ada tamanina. Dari segi fiqh kita sah solatnya. Tapi belum tentu di sisi Allah kalau hati kita rukun qalbi tak ikhlas, niat kita habis, bukan kerana Allah, habis. Itu kita tahu. Orang lain tak tahu, kita tahu. Jadi kita cek. Seingat kita daripada dulu, hati aku macam mana? Aku betul-betul ke?
ikhlas kerana Allah. Dia ikhlas kalau kerana Allah ni, walaupun orang kata ikhlas tu hanya Allah saja yang tahu. Dan tapi kalau kita belajar, dia ada tanda-tanda kita ikhlas atau tidak. Tapi jangan mengaku, aku dah ikhlas. Tapi kita guna untuk koreksi diri kita. Nak tahu kita ikhlas atau tidak, orang puji kita tak ada apa-apa. Tak adalah kembang kita. Orang keji, kita tak ada menderita. Yang kita buat, kalau orang puji, orang puji, kita kembalikan pujian kepada Allah. Tak rasa pun diri kita hebat. Kalau orang keji, yang pentingnya kita cek, betul ke aku buat tu salah seperti yang dia kata. Kalau betul, kita baiki dia. Bahkan kita terima kasih. Tapi kalau kita dah buat macam-macam kebaikan, bila orang puji kita, seronok. Lepas tu kita sebut-sebut lah. Kalau tak ada aku dalam taman ni, habislah taman ni berair, kan? Memang huru-hara lah, kan? Kalau tak ada aku datang surau tu, habislah surau ni memang boleh tutup lah. Kalau tak ada aku, moreh ni tak jalan lah, habis. Itu dia cakap, tapi takut tak cakap, tapi dalam hati. Dalam hati ada rasa macam tu. Habis, sebab itu yang menentukan. Dan cerita amal kita ni naik satu takak katakan sampai atas tolak. Di antara sebab tolak tu sebab tak ikhlas. Jadi tuan, lagi apa? 4 minit dah habis subuh. Dah habis subuh kan? Baik, banyak sikit Baik. Dia macam ni. Ni harusnya. Katalah saya jadi pengusi surau. Ataupun saya lah setiausaha, pakai setiausaha, pakai jawatan saya sendiri lah. Saya jadi setiausaha surau. Wah, jadi setiausaha surau, saya pun datang surau. Okey. Lepas tu dalam mesyuarat, jawatan saya tu digantikan dengan orang lain. Orang nak ganti. Lepas tu saya tak datang surau. Orang tanya saya, datanglah surau. Dulu tak apa, saya setiausaha, sekarang tak ada. Berapa ramai orang dulu dia jadi pengurusi masjid, setiausaha masjid, dari masjid, macam nampak bagus. Tiap waktu datang sembahyang kat masjid. Bila datang jadi pengurusi, tak datang dalam masjid. Tak betul tu. Zahirnya nampak tak betul lah. Berapa ramai orang kat pejabat. Kalau dekat universiti tu, mula-mula dia jadi dekan. Jawatan dekan ni akan digilir-gilirkan. Sesudah 2 tahun gilir. Masa dia jadi dekan, datang awal, semua dokumen on time sampai kepada bahagian audit. Tapi bila dia tak jadi dekan, datang lewat. Dia kata, dulu saya dekan, kena datang awal. Sekarang saya bukan dekan, datang lambat tak apa. Tak betul tu. Sebab kita buat baik bukan kerana jawatan kita. Kita tinggalkan kejahatan bukan kerana jawatan kita. Hanya kerana Allah. Jadi kalau kerana Allah, dulu, sekarang dan akan datang sama je. Sama je. Semayang dekat surau, semayang dekat rumah, semayang kat dalam hutan. Kata askar semayang dalam hutan. Sama je. Sama je. Rukunnya sama, pintu berhati-hati. Jangan semayang dekat surau, bukan main tamak nina dia. Bukan main tamak nina dia. Kita pun bila ni nak bangun daripada sujud ni, lama betul tamak nina dia. Semayang dekat rumah, tamak nina dia paling pendek je. Kiraan tempoh subhanallah je. Laju betul tu. Dekat datang kat surau masjid, jubah serempan. Minyak atar. Tak on semua dia tu. Bila dekat rumah, semayang pakai kain plekat je macam. Akad takbir ketiak nampak. Allah Akbar. Tak beradab sungguh. Sebab kan Allah melihat kita di mana kita berada, di mana saja kita berada. Allah sentiasa melihat, menilai kita. Jadi kalau kita kerana Allah, dekat mana-mana pun tak boleh lebih kurang. Sebab Allah tak pernah kurang kemampuan dia, ilmu dia, kuasa dia untuk menilai kita. Sama je daripada dulu sekarang sampailah bila-bila.
Yang kurang kemampuan menilai ini manusia Ibrahim. Katalah saya jadi ketua jabatan, saya nak menilai Ibrahim, dia bagus atau tidak. Apa yang saya nampak je, betul. Kalau saya dah balik ke rumah, saya tak nampak, saya tak boleh kata apa dah. Jadi manusia penilaian dia terhad kemampuan dia, tapi kita takut betul. Kita takut betul jangan? Takut betul. Gila kena sampai sebelum pukul 8 ni. Dah ada ni. Bos kalau bulan puasa ni setengah jam awal. Kan? Kenapa kita tak awal macam biasa, bukan kerana bos tapi kerana Allah. Baik tuan-tuan. So, koreksi tuan-tuan. Dalam bulan puasa ni, yang seronoknya bulan Ramadan ni, banyak benda Allah permudahkan. Kita nak melihat keburukan kita pun mudah nampak. Keberkatan Ramadan ni. Kita nak meninggalkan maksiat pun mudah. Boleh, tapi dah tinggal tu jangan sambung balik. Contoh macam ni, tak maaf sensitif sikit. Macam kita isap rokok, dah boleh tinggal lah tu. Yang berbuka lepas tu capai rokok ni buat apa? Dah boleh tinggal lah tu. Dah berapa jam dah tinggal. Tapi sikit je. Kita sambung balik lepas berbuka. Sangkut balik lah. Seolah-olah macam ni. Macam tadi lah. Tak jazab lagi. Nak tinggalkan maksiat. Sedangkan puasa ni termasuk mengkoreksi diri kita dari segi perintah larangan. Kita dah boleh tinggal tak benda yang kita larang, benda yang Allah larang. Dan kita takut apa tuan-tuan? Sebab telah diingatkan kita akan mati dengan sesuatu yang telah menjadi tabiat kita. Kita akan mati dalam satu keadaan atau tingkah yang telah menjadi tabiat kita. Jadi tinggalkan tabiat yang tak elok ni. Lazimkan tabiat yang elok. InsyaAllah nanti kita mati dalam keadaan tabiat yang elok itulah. Kita masih lagi dapat mengekalkan silaturahim contohnya. Contohlah saya berani sebutlah Wan Bin itu yang dah meninggal. Kamaluddin Osman. Pengalaman saya dengan dia ni, ya Allah, tak pernah lah jumpa dia tu, dia cakap negatif. Itu pengalaman saya dah. Dulu masa saya jadi pengurusi, saya buat program apa pun dia datang dan kalau saya pergi kat jalan 8E itu, kalau ada orang jemput, dia, kalau dia ada memang dia akan duduk dah makan. Allah. Kalau buat apa program, buat pertandingan azan kat sini untuk anak-anak. Anak ni masuk, dia datang, duduk kat situ. Saya ingat dia, Muhammad, duduk situ. Saya buat program dekat pusat kaunseling saya. Anak dia datang. Dia buat menyokong kebaikan ni nasihat. Walaupun dia tak boleh nak rancang ataupun dia tak boleh nak buat, tapi dia bersama. Tapi saya tak mau cerita lebih-lebih lah. Tapi dengan sedikit ilmu dan pengalaman yang ada menguruskan jenazah, lain jenazah dia. Lain jenazah dia, Masya Allah. Kat sini kita sembahyang dia. Dan keranda tu berat tu. Kalau dah letak jenazah lagi dah berat. Macam melayang dia angkat dia. Saya tak tahu dah orang lain, tapi masa saya angkat melayang. Orang sembahyang kat jenazah dia pun, Masya Allah. Kali pertama buat bandi kat sini, orang sembahyang lebih daripada 100 orang. Lepas tu kat sana talil, sini talil. Dia bukan pengurusi pun, dia bukan setiausaha pun, dia bukan imam pun. Tapi saya fikir, apa kebaikan bandi ni? Hati dia, man. Hati dia. Hati dia tak ada nak rasa nak menolak kebaikan. Dia tak boleh buat pun dia menyepung. Dia ingat tak? Lupa simpang kat kelapa sawit tu. Kita dalam kereta dia motor. Pisau dekat saya, dia angkat, aku angkat dua tangan. Tapi tetap angkat. Saya ingatkan dia budak kampung ni. Lupa isteri dia orang Balai Batu. Dia budak Muar. Betul? Tapi dia duduk sini macam ni kampung dia. Satu kampung tu kalau Balai Batu. Jadi, sebab ada kisah seorang sahabat Rasulullah. Dalam 3 kali kuliah Rasulullah, dia datang untuk turun 3 hari berturut. Rasulullah kata, kejap lagi kita akan didatangi oleh seorang penghuni syurga.
Tengok si A. Betul tengok esok pun si A. Sahabat pergi rumah dia. Nak tumpah bermalam, nak tahu apa amal ibadah dia. 3 malam tak salah dia sahabat ni, seorang sahabat ni tumpang. Sampai dia declare, kata sebenarnya aku bukan musafir, aku nak tumpang. Nak tahu kau punya ibadah yang spesial apa. Sebab Rasulullah sebut kau dalam 3 majlis. Sebentar lagi akan didatangi bakal penghuni syurga. Dan yang datang tu kau. Dia kata macam kau tengok lah, tak ada apa, tahajud pun biasa-biasa, apa semua, tak ada. Tak ada lah bangun daripada pukul 2 pagi tu baca Quran, tak ada, biasa-biasa je. Lepas tu dia kata tak ada, mungkin ada benda luar biasa sekali. Dia kata mungkin itu. Aku setiap hari ya Allah beri aku kehidupan, aku tak pernah terlintas ke hati aku nak buat baik, nak buat buruk dengan siapa-siapa pun. Aku kira nak buat baik dengan orang. Tak mustahil, itulah yang ada pada banding kita. Kan? Sebab tuan, sebab tu dalam bulan Ramadan ni kita koreksi zahir dan batin kita. Zahir kemaskan, batin pun kemaskan. InsyaAllah batin ni dia punya kunci utama, ikhlaskan, segala-galanya ikhlaskan kerana Allah Ta'ala. Terawih tu apa, tinggalkan maksiat kerana Allah je, kerana Allah je. Kata kita semayang, kadang-kadang kita mudah terperangkap. Kalau kita nak buat semayang sunat, tiba kita tak jadi semayang, kita tekak. Kan orang kata aku bagus sangat, kita tak semayang, maka itu hukumnya fasik. Kita tak buat tadi ibadah kerana takut nanti orang kata kita bagus sangat, itu hukumnya fasik. Tapi kalau kita buat dalam keadaan kita tak orang puji kita, itu hukumnya syirik. Sebab kita buat kerana orang. Jadi keputusannya macam buat je dan proses ni, ya Allah, lillahi ta'ala, ya Allah, dah. Tak payah dah pandang kita. Kan masa kita pergi Mekah mudah ya, pergi Madinah kita mana fikir orang tengok ke apa. Betul-betul kerana Allah. Mudah-mudahan apa yang kita alami dekat Mekah, dekat Madinah itu dapat kita realisasikan. Itu yang sepatutnya. Siapa yang dah pernah pergi Mekah, Madinah, buat umrah ke haji, dia tentu faham apa yang saya maksudkan. Dekat sana kita bukan fikir orang nak puji kita, betul tak boleh? Kita keliling panas, kita tak ada, saya pun nak tengok, ada orang nampak tak kunci, ada orang nampak aku tu. Okey, aku datang kat Masjid Nabawi ni pukul 2 pagi, ada orang nampak aku tak? Tak ada. Tak pernah, insyaAllah, tak ada siapa pun yang berada di Mekah dan Madinah tu fikir, siapa puji aku, siapa nak kutuk aku. Nak kutuk orang, lagilah tak boleh. Depan kita kadang orang buat, astagfirullah. Baik tuan, Allah bagi kita peluang rasa yang itulah sepatutnya. Dan malangnya bila kita balik daripada Mekah Madinah, tak ada lagi benda. Allah dah bagi dah rasa tu. Oh, seronok tak boleh rasa tu. Seronok. Allahu Akbar. Pasal lebih tak ada lebih kan. Seronok boleh kan. Seronok ya Allah. Tak ada rasa hasad, tak ada rasa dengki, tak ada rasa sum'ah, tak ada rasa wujud ya Allah. Itu betul Allah Rasulullah, Allah Rasulullah. Orang marah pun kita boleh sabar, betul? Oh betul. Weh, tolak aku apa haji? Kita innallaha ma'as-sabirin. Yes. Tahu Syekh. Oh. Itu yang patut diterjemahkan balik bila balik Malaysia. Bila balik mana-mana. Tapi malangnya roh itu tak dibawa sekali. Roh ibadah di mana itu betul-betul bulat kerana Allah dan Rasul. Boleh tak? Jadi kita sama-sama pakai doa ni hari pertama ya Allah. Hari pertama. Kita tak tahu sampai hujung ke tidak, ya kan? Tak apa jam. Kalau along the way kita pergi nak buat macam mana? Tapi setiap hari itu kita cukup perbaiki ya Allah, di mana aku tak mampu tu maafkan aku, di mana kurang tu maafkan aku. Dan yang terlebih penting tuan, bukan banyak ibadah, tapi sesudah kita beribadah yang terlebih penting minta pengampunan Allah sungguh-sungguh. Sebab banyak mana pun ibadah, kalau ada dosa yang Allah tak ampun, kalau ada dosa kita dengan manusia yang tidak diampun lagi, insya-Allah memang ke neraka. Jadi kadang kita seronok, aku dah boleh tarawih. Tu dosa kita tu dan minta ampun sungguh-sungguh. Minta ampun sungguh-sungguh dosa kita dengan Allah, dosa kita dengan manusia. Darah yang berdarah. Saya pun banyak dosa, kita sungguh-sungguh banyak dosa. Kan? Ada orang ambil peluang bila datang Ramadan ni dah hantar mesej dan sebagainya. Kita tak hantar mesej minta ampun lah, tapi kalau jumpa sahabat kita minta ampun. Sebab kita itu
semayang bagus, boleh kalau kata macam saya lah, mengajar sini, mengajar sana, nanti kejap lagi kan mengajar memang sampai pukul 6 tak. Tapi kalau ada dosa saya dengan Allah yang tak selesai, ada dosa saya dengan manusia yang tak selesai, na'udzubillah, memang kena neraka lah ya. Dan yang terlebih penting, selesaikan dosa kita. Dosa dengan Allah senang, dosa dengan manusia. Dengan apa? Suami, isteri, anak-anak, betul? Banyak tak dosa kita dengan isteri kita? Betul? Banyak. Dia pun banyak dosa dengan kita, betul? Bakat-bakat, kosong-kosong lah benda ni. Dengan anak, anak banyak. Kita tak pernah mengajar ibu ngaji pun. Kita tak pernah mengajar ibu doain. Dah lah tak boleh ngajar ngaji. Dah tak boleh ajar doain. Hantar tempat mengaji pun tidak. Panggil orang mengajar mengaji pun tidak. Kita harap belajar dekat sekolah kemasaan, sekolah menengah dekat kapal. Pernah kita sembang bab tauhid dengan dia. Pernah kita sembang bab fiqh dengan dia. Pernah kita sembang bab tasawuf dengan dia. Tak pernah, ya Allah, minta ampun dia. Kalau panggil, kalau saya wali minta maaf lah. Tak dapat namanya menggunakan tanggungjawab sebagai bapa. Harap kau cari lah, basic dah bagi lah. Baik tuan, so cukup setakat tu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insyaAllah. Ulun sungguh-sungguh. Jangan tunggu sebelum malam terakhir mama. Sebelum malam terakhir belum tentu sampai lagi. Dan ulun ni sekarang tiap-tiap malam bangun awal tu lepas sahur jangan tidur lah. Dapatlah tajuk. Dan mudah-mudahan Bang Rusli lepas Ramadan jangan tinggallah sunat witir. Jangan tinggallah sunat tahajud dah. Dah lama dah kita buat. Lepas Ramadan dia dah tak ada witir. Lepas Ramadan dia dah tak ada tahajud. Sedangkan witir tu, sunat witir Rasulullah tak pernah tinggal. Tak pernah tinggal. Baik tuan, sekian, apa maaf. Film, siapa nama saya tersebut, Jamain Ramadan. Yang betul Ramadan? Ramadan. Okay. Sekian, apa maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.